회복세를 봐야 알겠지만 아침에 뜰 때까지 놀아지 그냥 클럽이라고 해서 모닝선인데 아니 요새 거기가 구독자 하긴 내가 거기 딱 합격을 Dalam video kali ini, kami akan menerangkan dan mengupas tentang abnormal. Apa itu abnormal? Abnormal adalah satu istilah yang berlawanan dengan perkataan normal. Normal merujuk kepada satu keadaan yang biasa dan sering terjadi. Manusia yang normal mempunyai tahap kesehatan yang sehat, manakala abnormal merujuk kepada satu keadaan yang menyimpang daripada perilaku yang normal. Manusia yang abnormal mempunyai mental yang tidak sehat. Topik abnormal ini menimbulkan pelbagai reaksi di kalangan masyarakat. Hal ini kerana kadang-kadang konsep abnormal ini kelihatan agak sama-sama dan sukar untuk ditentukan. Selain itu, pola kebiasaan dan sikap masyarakat tertentu yang dianggap normal berkemungkinan dianggap abnormal oleh kelompok yang lain. Menurut definisi abnormal secara statistical frequency menyatakan bahawa abnormal merupakan satu sifat atau tingkah laku yang tidak normal secara statistik. Definisi ini akan menjelaskan betapa jarangnya sesuatu sifat atau tingkah laku yang abnormal dari statistik yang normal. Misalnya seperti IQ yang terlampau rendah dan terlampau tinggi dianggap sebagai abnormal kerana ianya jauh berbeza dengan tahap purata IQ bagi masyarakat. Dari perspektif psikologi yang dikenali sebagai abnormal psychology merupakan satu bidang yang mengkaji manusia yang tidak normal. Bidang ini banyak menggunakan beberapa istilah yang berbeza yang berkaitan dengan abnormal. Misalnya seperti mental disorder, perilaku yang maladaptif, emotional discomfort, mental illness, psikopathology, dan gangguan mental. Bagian yang saya akan bentang ialah tentang sejarah abnormality. Psikologi abnormal adalah merupakan salah satu cabang psikologi yang berupaya memahami pola tingkah laku abnormal dan juga cara menolong orang-orang yang mengalaminya. Antara sejarah abnormality ialah asal mula model medis cecair tubuh manusia, pencetus penyakit, rumah sakit jiwa, gerakan mental hygiene dan juga Kuala Lumpur Lunatic Asylum. Menurut Hippocrates 450 SM, di mana tingkah laku abnormal ini disebabkan oleh ketidakseimbangan cecair dalam tubuh badan. Antara cecair yang boleh saya bagi contoh ialah cecair empedu hitam, di mana ia akan menyebabkan seseorang itu kemurungan atau melankolia, dan seterusnya ialah cecair darah merah yang berada dalam tubuh badan yang menimbulkan sanguinis disposition, di mana seseorang individu akan menjadi seorang yang ceria, percaya diri dan optimis. Dan seterusnya ialah rumah sakit jiwa, di mana rumah sakit jiwa ini bermula pada akhir abad 15 dan awal abad 16, di mana rumah sakit jiwa ini berkembang dengan cepat di Eropa dan di mana ia bekas di prosarium. Rumah sakit jiwa ini merupakan salah satu tempat yang amat mengerikan, di mana individu yang tinggal di sana, yaitu seperti orang sakit jiwa, akan dirantai, dibaringkan di tempat yang kotor dan juga tidak dijaga dengan baik. Terdapat juga tiket untuk menonton sesuatu tingkah laku yang pelik, yaitu seperti pertunjukan sarkas binatang. Dan yang ketiga yaitu gerakan mental hygiene, di mana ia merupakan suatu sistem pusat kesehatan mental yang berskala nasional yang menawarkan alternatif perawatan jangka masa panjang di institusi yang menyedihkan. Muncul sekelompok obat antipsikotik yang dapat menekan simptom atau tanda skizofrenia.
mengurangi keperluan rawat inap di rumah sakit, dan juga dapat hidup bebas di masyarakat. Dan seterusnya ialah sejarah yang paling akhir adalah Kuala Lumpur Lunatic Asylum, di mana ia merupakan asylum yang terawal di mana berperanan untuk menjadi tempat pengasingan dan pengawalan bagi pesakit-pesakit mental. Dan contoh dokumen yang digunakan dalam Kuala Lumpur Lunatic Asylum adalah Medical Department dan Public Works Department. Sekian daripada saya, terima kasih. Nama saya Nur Syasha Amira binti Muhammad Sanusi, BP 19160474. Apa itu diagnosis? Diagnosis ialah proses menyiasat sesuatu menggunakan pengetahuan yang sedia ada. Diagnosis merupakan proses mengenal pasti penyakit melalui tanda penyakit, simptom dan hasil pelbagai langkah diagnostik. Istilah ini biasanya digunakan oleh ahli bidang perubatan seperti doktor dan ahli biologi. Terdapat beberapa jenis diagnosis testing yang digunakan oleh pakar psikologi atau doktor di klinik maupun di hospital. Antaranya ialah diagnosis klinik, iaitu diagnosis yang dibuat berdasarkan tanda-tanda perubatan dan gejala yang pesakit hadapi. Seterusnya, diagnosis radiologi, iaitu diagnosis dari hasil kajian perubatan yang menggunakan mesin magnetic resonance imaging. Diagnosis atau lebih dikenali sebagai functional behavior analysis, iaitu FBA, adalah suatu pendekatan saintifik yang memainkan peranan yang penting kepada kajian tingkah laku seseorang dengan menekankan penyiasatan berkaitan tentang ramalan dan merekod perubahan tingkah laku seseorang. Antara model yang digunakan dalam kaedah FBA ini ialah model ABC, iaitu Antecedent, Behavior and Consequence. Secara umumnya, dapat kita ketahui penyakit diagnosis ini banyak seperti diagnosis gangguan mental, diagnosis amnesia dan sebagainya. Berbalik kepada simptom yang dihadapi oleh seseorang individu, simptom adalah perkara penting untuk pakar-pakar psikologi mengenal pasti penyakit yang mempunyai ciri diagnostik seperti dalam DSM. Sebagai contoh, simptom sakit kepala, gelisah, mental tidak tenteram, bahkan apa yang menjadi kegemaran dan apa yang dibenci oleh pesakit juga dititik beratkan dalam hal ini. Berkaitan dengan simptom yang dinyatakan tadi, pakar psikologi menjelaskan bahawa simptom-simptom mental adalah penting dan simptom-simptom fizikal juga penting untuk merujuk kepada pesakit. Rumusnya, pertolongan daripada pakar psikologi dalam hal diagnosis ini dapat membantu pesakit untuk mengetahui lebih lagi simptom-simptom yang dihadapi oleh mereka. Dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Nama saya Nur Fatimah Aziz, penulis penyakit BP 19110105 dan saya akan menentangkan mengenai contoh kelainan psikologi. Kelainan psikologi merupakan satu gangguan mental atau emosi yang mana mengganggu kemampuan seseorang untuk menjalani kehidupan seharian. Ia kemungkinan berlaku disebabkan oleh trauma fizikal atau emosi, keturunan genetik atau ketidakseimbangan bahan kimia di dalam otak. Gangguan psikologi ini terbahagi kepada 5 bahagian yang utama, iaitu yang pertama adalah gangguan kebimbangan atau lebih dikenali sebagai anxiety, gangguan dissociative ataupun dissociative disorder, yang ketiga adalah skizofrenia, yang keempat adalah gangguan peribadi ataupun personality disorder dan juga mood disorder. Gangguan kebimbangan atau anxiety disorder merupakan satu perasaan yang tidak selesa, takut, bimbang atau gemetar terhadap sesuatu perkara secara berlebihan, sama ada yang sudah berlaku atau yang akan berlaku. Perasaan ini boleh terjadi dan berubah dari masa ke semasa. Kelainan psikologi yang kedua pula ialah gangguan disosiatif. Gangguan ini merupakan satu gangguan kepribadian yang ditandai dengan adanya perubahan berkaitan dengan identiti, memori dan juga kesedaran individu. Kelainan psikologi yang seterusnya ialah skizofrenia. Skizofrenia ini merupakan satu jenis penyakit mental yang agak teruk dengan mempunyai ciri-ciri kecacatan berterusan pada penerimaan seseorang atau perceptions pada reality. Seterusnya adalah gangguan personality atau personality disorder. Ia merupakan satu jenis ketidakstabilan trait personality yang boleh menyebabkan berlakunya gangguan.
Ia juga merupakan satu perubahan dari segi pola tingkah laku yang mana telah lama dialami oleh seseorang. Terdapat 10 jenis gangguan personaliti yang utama, iaitu gangguan personaliti antisosial, mengelak, sempadan, penggantungan, histrionik, narsistik, obsesif kompulsif, paranoid, skizoid dan juga stereotip. Hai, Assalamualaikum, saya Syamim. Jadi untuk bahagian saya akan menceritakan tentang pendekatan abnormaliti. Yang pertama adalah rancangan statistik. Rancangan statistik adalah pendekatan abnormaliti yang menggunakan graf untuk menentukan tingkah laku. Jika graf tersebut melencong ke sebelah kiri, maka seseorang itu dikatakan mempunyai tingkah laku yang negatif. Tetapi jika graf tersebut melencong ke sebelah kanan, maka seseorang itu mempunyai tingkah laku yang positif. Tetapi jika graf tersebut berada pada tengah-tengah, maka seseorang itu dikatakan normal. Seterusnya adalah norma pendekatan sosial. Norma pendekatan sosial adalah di mana setiap peraturan dan juga garis panduan dalam sesebuah masyarakat tersebut ditentukan oleh faktor-faktor budaya yang terdapat dalam sesuatu kelompok. Perbezaan budaya memberi pelbagai tingkah laku dalam sesuatu tempat. Sebagai contoh, jika seseorang itu mabuk dan sebagainya, maka ianya di Malaysia ini dikatakan salah. Tapi jika di budaya barat, benda itu dianggap normal. Seterusnya adalah kesusahan peribadi. Kesusahan peribadi adalah apabila seseorang mengalami peristiwa buruk dalam kehidupan mereka yang membuatkan mereka sukar untuk melupakan dan menjadi dilema dalam kehidupan mereka. Hal ini memberi kesan kepada kemurungan dan juga trauma. Individu yang mengalami masalah ini agak sukar untuk berdepan dalam masyarakat dan mereka lebih gemar untuk berada secara bersendirian. Salah sesuai tingkah laku pula merujuk kepada gangguan tingkah laku yang dialami oleh seseorang itu sehingga akan menjejas kehidupan dan rutin harian mereka. Salah sesuai tingkah laku juga boleh mencederakan fizikal seseorang seperti bunuh diri dan menjala tubuh badan mereka. Masalah ini boleh dirawat dengan menjalani rawatan terapi yang secara sistematik